Assalamualaikum dan salam sejahtera. Para hadirin sekalian, pada pagi ini kita akan mendengar ceramah daripada Encik Hazimi bin Hashim yang bertajuk Pengurusan Integriti dan Keselamatan. Sebelum tirai ceramah dibuka, saya ingin membacakan sedikit maklumat mengenai berita penceramah kita pada pagi ini. Nama diberi Encik Hazimi bin Hashim, berumur 38 tahun dan dilahirkan di Kuantan. Beliau mempunyai diploma dalam kejuruteraan awam. Beliau memegang jawatan sebagai pegawai keselamatan dan telah berkhidmat selama 14 tahun. Tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Hazimi bin Hashim untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Dengar tak? Dengar ke? Dengar Encik. Dengar Okey, kita ada berapa ramai ni? Ada nampak tak saya punya skrin? Saya punya slide. Nampak Encik. Ada nampak slide saya tak? Nampak tak? Tak nampak. Nampak. Sekejap saya share slide saja. Sekejap. Dari skrin. Hello. Okay. Nampak tak? Nampak slide? Nampak? Nampak. Okey. Alright. Gemuk. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ILKKM Seremban dan Kuala Pilah di atas kesudian untuk kita buat satu program pagi ni, program transformasi minda tuan-tuan. Yang ni semua yang baru ke tuan-tuan? Ke yang ada yang dah lama? Okey. Oh, belum masuk servis. Okey, alright. Jadi orang kata dalam pejabat awam ni kosong lah tuan-tuan. Okey, alright. Memandangkan tuan-tuan ni merupakan fresh lagi lah, belum diberi pendedahan lanjut berhubung dengan pengurusan di dalam sektor awam. So saya suka untuk memberi peringatan kat tuan-tuan lah bahawanya kalau kita dah start masuk pejabat awam ni, dalam sektor awam ni, kita kena tahu bahawa orang kata, pernah dengar tak orang cakap sebelah kaki kita ke dalam, sebelah kaki kita kat luar. Dan masuk sebelah kaki ke dalam, sebelah kaki ke luar tu maksudnya kebarangkalian untuk kita melakukan salah satu ada dan kita boleh diberi hukuman lah boleh diberikan hukuman. Itu. Dan jadi apa yang saya nak perkenalkan ataupun nak memberi penjelasan pada pagi ini adalah berkait juga dengan apa yang perlu kita tahu berkaitan dengan pengurusan keselamatan perlindungan di jabatan masing-masing lah, macam tuan-tuan terutama di ILKKM lah. So sebelum kita pergi lanjut lagi, saya sekali lagi saya baru nak telefon Cik Yu dah telefon saya. Ingat hari ni pukul 10.30 oleh Cik Yu. 10.30. Jadilah. Pukul 10 tu ada awal sangat. Pukul 10.30 lah. Pukul 10.30 tu kita dah ready dah. Terima kasih Cik Yu
nanti cikgu masuk dalam tau, masuk dalam polis. Kita bukan buka kita tak buat dekat Dewan Auditorium tau. Kita buat dekat dalam polis. Dekat stakak. Dekat dalam. Cikgu nanti masuk dalam polis. Masuk kawasan polis. Bukan. Masuk depan lagi sikit. Kalau dekat nak sampai okey. Boleh. Okey, boleh. Okey.
Kin. Hello, dengar tak? Dengar? Dengar tak? Okey dengar? Oh, dia kacau lah sikit So, penerangan saya berkaitan dengan fungsi pejabat keselamatan tadi, dengar tak? Mana ni? Tak dengar? Oh, saya cerita macam nak habis dah. Okey, tak apa, saya ulang sikit lah. Saya ulang. Fungsi pejabat keselamatan ni kita lebih kepada memberi khidmat nasihat. Dengar tuan-tuan? Okey, kita pejabat keselamatan ni kita beri khidmat nasihat kepada jabatan kerajaan dan juga kaki-tangan kerajaan berhubung dengan pengurusan keselamatan perlindungan, terutamanya pengurusan keselamatan dokumen yang ada di jabatan kita lah. Yang mana kita nak elakkan daripada kaki tangan kerajaan daripada boleh dikenakan tindakan. Maaf tuan, tak ada slide. Dengar? Hello? Ada slide. Dengar tak? Dengar tapi tak ada slide. Sekejap. So, fungsi pejabat kerajaan ni lebih kepada untuk beri khidmat nasihat lah tuan-tuan, berhubung dengan keselamatan dokumen yang ada di jabatan kerajaan lah. So, kalau katalah kita kita membocorkan maklumat-maklumat kerajaan, kita sebenarnya boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 tuan-tuan. Sekejap, saya tengah mencari sekejap ni. Nampak tak slide? Okey, nampak tuan. Nampak Encik. Okey. Jadi tuan-tuan jadi pejabat keselamatan ni kita beri khidmat nasihat dekat tuan-tuan berhubung dengan keselamatan dokumen di jabatan kerajaan. Yang mana kita nak elak kita sebagai kaki tangan kerajaan melakukan dengan salah menyebarkan dokumen-dokumen yang terdapat di jabatan kerajaan. Ada 4 dokumen terperingkat yang penting lah, terhad, sulit, rahsia besar. 4 dokumen ni kita kena beri perlindungan lah, kena penyimpanan yang betul, kena buat penghantaran yang tepat dan betul lah, kena rekod dengan cara yang betul. So kalau katalah kita didapati bersalah menyebarkan dokumen, salah satu dokumen tersebut kepada orang luar, kepada individu yang tidak sepatutnya, kita sebenarnya boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972. Jadi kalau di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 ni tuan-tuan, kita sebenarnya boleh dikenakan hukuman maksimum penjara seumur hidup. Itu hukuman yang telah digariskan di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena tahu sepanjang penugasan tuan-tuan di jabatan tuan-tuan esok, tuan-tuan kena tahu tuan-tuan terikat dengan benda-benda macam inilah. Terutamanya tuan-tuan terikat dengan Akta Rahsia Rasmi. Bila tuan-tuan nak masuk kerja, setiap setahun sekali mesti kena buat perakuan Akta Rahsia Rasmi. Dan perakuan tu apa? Perakuan tu merupakan satu perakuan daripada tuan-tuan menyatakan bahawa tuan-tuan tidak akan membocorkan, tidak akan menyebarkan apa-apa dokumen rahsia rasmi yang tuan-tuan tahu ataupun tuan-tuan uruskan di jabatan tuan-tuan. Tuan-tuan kena sign setiap tahunlah di hadapan ketua jabatan masing-masing. Itu seberingkas berkenaan dengan fungsi pejabat ketua pegawai keselamatan kerajaan Malaysia. Sebab tak semua orang dia kenal CJSO ni apa. Macam tuan-tuan yang baru ni, saya rasa tuan-tuan lagi lah tak tahu apa benda CJSO tu. Tapi kalau yang mana yang dah kerja lama, yang mana buat kerja-kerja pengurusan dekat jabatan, biasanya dia akan tahulah apa itu fungsi pejabat keselamatan. Kita akan datang kat pejabat tuan-tuan, kita akan buat pemeriksaan. Kita cek sama ada jabatan tuan-tuan aku ataupun patuh dengan buku arahan keselamatan ataupun tak lah. Alright, itu seberingkas tuan-tuan. Isi kandungan tuan-tuan, dia terdapat ada pendahuluan, ancaman kepada keselamatan perlindungan, kerangka keselamatan perlindungan, prinsip-prinsip keselamatan, takbir urus, pengurusan risiko dan pematuhan lahan. Okey, pendahuluan, rahsia rasmi dan perkara rasmi hendaklah diberikan perlindungan keselamatan sewajarnya meliputi segala dokumen. Saya sebut tadilah, dokumen, maklumat dan bahan yang dikeluarkan, diproses, disimpan ataupun disampaikan termasuk dalam bentuk elektronik. Okey. Ketua Jabatan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan menguruskan langkah-langkah keselamatan perlindungan ke atas rahsia rasmi dan perkara rasmi secara efektif
dalam jabatan masing-masing seperti keselamatan fizikal, keselamatan rahsia rasmi, keselamatan rahsia rasmi dalam sistem ICT dan keselamatan peribadi. Dia ada banyak kategori lah untuk melindungi dokumen tersebut. Kita perlukan support daripada keselamatan ICT, kita perlu support daripada keselamatan fizikal, kita perlu support daripada keselamatan peribadi, baru kita boleh beri perlindungan terhadap dokumen yang ada di jabatan kita. Okey, langkah-langkah keselamatan perlindungan yang dilaksanakan hendaklah berasaskan fakta sebenar, melibatkan keuangan, perundangan dan amalan terbaik dan penilaian risiko, barulah kita boleh orang kata menjadikan keselamatan dokumen itu yang terbaik di jabatan kita lah, meliputi yang saya sebut adalah fakta sebenar, keuangan, melibatkan perundangan, amalan terbaik dan penilaian risiko. Penilaian risiko ni kita kena tahu apa risiko-risiko yang boleh berlaku dekat jabatan kita. Dan kalau katakan berlaku kemusnahan ataupun berlaku sesuatu yang tidak diizinkan di jabatan kita, bagaimana kita nak memastikan fungsi jabatan kita tu berterusan? Kita kena ada backup lah, senang kita kena ada backup. Okey, seterusnya. Okey, ini merupakan ancaman kepada keselamatan perlindungan, tuan-tuan. Langkah-langkah keselamatan perlindungan yang perlu diambil oleh jabatan adalah menepati keperluan ancaman yang dihadapi sama ada ancaman dalam ataupun luaran. Biasa kita tengok dia kalau punca-punca ancaman yang boleh menyebabkan kebocoran dokumen di jabatan adalah disebabkan oleh satunya subversif, espionage, sabotaj, keganasan, serangan cyber dan kelemahan manusia. Ini merupakan ancaman-ancaman yang kita kenal pasti yang sering berlaku di Malaysia bagi memastikan dokumen-dokumen di jabatan tu bocor. Tak kira cara macam mana lah. Kadang-kadang kita simpan dalam dekat jabatan kita dah tepat. Kita simpan dokumen dalam bilik kebal, dalam peti besi, dalam kabinet keluli berpalang siap bermangga lagi. Dah tepat dah betul dah. Tapi bila adanya berlaku sabotaj, bila berlakunya kelemahan-kelemahan manusia yang boleh menyebabkan dokumen tersebut tersebar kepada individu-individu yang tak sepatutnya. Okey, ini merupakan ancaman-ancaman yang terdapat di Malaysia lah. Sebenarnya luar negara pun ada, tapi kita fokuskan kepada Malaysia lah. Okey, ini subversif, tuan-tuan. Subversif ni apa, tuan-tuan? Kegiatan pertubuhan ataupun orang perseorangan di dalam ataupun luar Malaysia yang tidak sampai kepada peperangan yang bermaksud menghancur dan membinasakan ketenteraman dengan cara yang salah lah dari segi undang-undang. Ini Mong State pada tahun 2010 2010 yang berlaku di Vietnam. Okey, cubaan individu berkumpulan menubuhkan Mong State dengan menjatuhkan kerajaan Vietnam dan menghapuskan kaedah politik seperti mana dalam perlembagaan. Jadi kalau kat Malaysia ni, tuan-tuan, yang boleh kita anggapkan dia seakan-akan Mong State punya kes, iaitu kes Al-Ma'munah lah, tuan-tuan. Yang tu hampir lah, yang tu paling berat lah pada tahun 90-an dulu. Al-Ma'munah tu pun salah satu kegiatan lah, dia subversif lah, kegiatan subversif. Bagaimana cara dia boleh masuk ke kamp tentera dengan cara yang salah, penyamaran dan sebagainya. Tujuan dia untuk menjatuhkan kerajaan. Itu yang pernah berlaku di Malaysia lah. Ini berlaku di Vietnam. Baik, tuan-tuan. Kegiatan untuk ini espionage, tuan-tuan, kegiatan untuk memperoleh rahsia rasmi dengan cara tersembunyi ataupun salah di sisi undang-undang bagi tujuan yang memudaratkan keselamatan ataupun kepentingan Malaysia. Ini pernah berlaku, ini berlaku di Malaysia kan. Yang ni pernah berlaku di Malaysia, Siddiq Gauss pada tahun 1981. Saya sendiri pun tak lahir lagi, tuan-tuan. Pada tahun 1981. Siapa dia ni, tuan-tuan? Siddiq Gauss ni siapa? Setiausaha politik pada Timbalan Perdana Menteri. Siapa Timbalan Perdana Menteri ketika itu? Ketika itu, Timbalan Perdana Menteri Malaysia adalah Tun Dr. Mahathir lah. Dia ni merupakan setiausaha politik kepada Tun Dr. Mahathir ketika itu. Apa kesalahan dia? Dia terlibat dengan kegiatan espionage oleh ejen perisik KGB, Rusia lah. So maksudnya dia ni bekerjasama ataupun memberi maklumat kepada ejen perisikan Rusia. Apa dia punya modus operandi saya tak pasti, kita tak tahu, tapi bulan lepas saya pernah bagi satu ceramah kepada satu jabatan ni yang dekat yang mana JPN tak salah saya lah, dekat Jabatan Pendidikan, yang mana di dalam peserta kursus tersebut ada seorang anggota polis lah, bekas anggota polis kot, silap saya lah. Dia kata dia pernah jaga Siddiq Gauss ni dekat Bukit Aman ketika itu.
Dia pernah jaga, dia memang handle lah Siddiq Gauss ni. Dia jaga, dia kata dia lah, kata dia Siddiq Gauss ni dia punya pemikiran dia lebih kepada komunis lah. Pemikiran dia lebih kepada komunis. So dia punya style, Siddiq Gauss ni punya style, kalau kita tak kenal dia, kalau kita bercakap dengan dia memang dia pandai, seorang yang pandai bercakap. Dia seorang yang pandai bercakap, dia akan manipulate, kita punya otak, dia akan cuci kita punya otak. Itu. Jadi kalau orang yang jenis lurus, kebarangkalian untuk dia terpengaruh tu adalah. Jadi kes Siddiq ni bukan Syed Saddiq, tuan-tuan. Ni Siddiq Gauss, bukan Syed Saddiq. Siddiq Gauss ni telah ditangkap dan kedutaan Rusia telah diusir daripada Malaysia 24 jam. 3 pegawai kedutaan tersebut diusir keluar 24 jam daripada Malaysia. Ini berat kes ni, tuan-tuan. Kes ni berat lah. Sebab kita boleh katakan dia macam mana, boleh dikatakan sebagai menjual negara lah. Boleh kata menjual negara disebabkan dia punya fahaman. Okey, ini contoh espionage. Sabotaj, tuan-tuan, sabotaj. Satu perbuatan yang bertujuan menyebabkan kerosakan fizikal untuk kepentingan sebuah kuasa asing. Kuasa asing ataupun sesuatu tujuan politik yang subversif. Sabotaj mungkin boleh dilakukan dalam keadaan masa aman ataupun perang. Yang pernah berlaku di Malaysia, IMMS, dia dilakukan oleh Jabatan Immigration. 15 pegawai Jabatan Immigration yang mensabotaj sistem immigration Malaysia lah dipecat dan akan dikenakan tindakan mahkamah jika cukup bukti dan untuk mendakwa mereka. Jadi tuan-tuan nampak macam mustahil lah kita di IKM ni boleh buat, tapi sebenarnya kalau kita ada berkepentingan dekat jabatan, sebenarnya boleh, kita boleh sabotaj sistem dan sebagainya yang ada di jabatan kita. Ini pernah berlaku oleh Jabatan Immigration pada tahun 2016, tuan-tuan. Ini keganasan, tuan-tuan. Yang ini saya rasa kalau yang tak tahu, sebenarnya dia memang bukan kaki inilah berita lah, langsung tak tahu dunia luar lah, kan. Ini keganasan yang pernah berlaku di Lahad Datu, kan. Suatu perbuatan ataupun ancaman di dalam ataupun luar Malaysia yang menyebabkan ataupun boleh menyebabkan kecederaan serius, membahayakan nyawa, menyebabkan kematian, berisiko tinggi terhadap keselamatan awam, kerosakan harta benda awam, alam sekitar, sama ada dengan tujuan politik, agama ataupun ideologi yang boleh menjadi suatu intimidasi kepada orang awam. Dan termasuklah aktiviti jenayah yang terancam yang pernah berlaku, yang paling berat di Malaysia berlaku di Lahad Datu lah pada tahun 2013, tuan-tuan. Rasa semua pun tahulah berapa seriusnya kes ni, kan. Dan banyak cerita sebenarnya, banyak cerita lah di Lahad Datu ni, macam mana sebenarnya. Saya puji kita punya tim keselamatan kita di Malaysia ni. Salah satunya tim komando kita, bagaimana cara dia boleh masuk menyelinap ke istana Kiram. Dia boleh masuk ke istana Kiram yang dibagi duit 50% kepada kanak-kanak supaya kanak-kanak tersebut bagi kepada Kiram. Jadi apabila Kiram terima duit 50% daripada Malaysia tu, dia jadi takut, jadi risau, dan dia dengan segera minta bantuan daripada kerajaan Filipina untuk memberi perlindungan kepada dia. Dia rasa macam ada ancaman. Sedangkan sebelum tu dia keluar kenyataan bahawa kita dia kata kita ada 10,000 tentera yang bersiap sedia untuk menyerang Sabah. Jadi kerajaan Malaysia dengar, kan, orang tertinggi di dalam tentera, dia minta 2 orang pegawai komando dia pergi selesai masalah ni. Jadi kita buat secara psikologi, pergi masuk secara menyelinap dengan cara yang salah tanpa ditangkap lah. Ambil duit 50% Malaysia, bagi kat seorang budak ni, suruh dia bagi dekat pengawal Kiram tu. Jadi bila dia terima duit 50% tu, dia takut lah. Bayangkan tuan-tuan, duit 50% boleh masuk dalam istana dia. Bayangkanlah kalau peluru tembak. Jadi nak menunjukkan kita punya bahagian keselamatan ni memang smart lah, kerja smart. Kerja smart. Ini contoh keganasan yang pernah berlaku di Malaysia, tuan-tuan. Okey, serangan cyber yang ni pun banyak berlaku, tuan-tuan. Banyak berlaku suatu perbuatan di dalam ataupun luar Malaysia terhadap maklumat, sistem komputer dan komunikasi, program komputer dan data yang dirancang ataupun yang bertujuan untuk mengendalikan ataupun mengganggu secara serius. Dulu ada
pada tahun 2012 yang dia ganggu habis sistem kita. Bila kita buka sistem website kerajaan, macam-macam ayat dia tulis kat situ, kan? Dia kacau sistem kita. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan terima email-email daripada mana-mana daripada mana-mana saluran yang tak dikenal pasti, tolong jangan klik. Tolong jangan klik sebab kita tak tahu. Kita takut bila kita klik, kita membenarkan pencerobohan secara cyber tu masuk ke dalam sistem website kita lah, kan? Tak tahu, biar je ataupun delete je. Okey, ini contoh. Okey, seterusnya kelemahan manusia tuan-tuan. Keinginan hendak menunjuk-nunjuk dan menarik perhatian saudara mara, sahabat handai dan rakan taulan, terutama kepada kumpulan jantina yang berlainan daripada kita mengenai pengetahuan strukturasi rasmi dan perkara rasmi yang amnya tidak diketahui oleh orang lain. Contoh, tuan-tuan ni telah dilantik oleh ketua jabatan untuk jadi sebagai pendaftar rahsia. Tuan-tuan tahu pendaftar rahsia ni apa? Pendaftar rahsia ni adalah individu ataupun unit yang menguruskan dokumen terperingkat di jabatan secara berasingan dengan yang dokumen terbuka. So, dipendekkan cerita, kan? Pendaftar rahsia ni saja yang tahu apa-apa maklumat rahsia yang ada di jabatan kita. So, orang penting lah. Dia ni orang yang penting lah jabatan sebab dia saja yang tahu. Orang lain tak tahu sebab dia menguruskan itu Z. So, bila dia tahu, keinginan untuk dia menunjuk-nunjuk dekat orang tu ada. Itu kita risau. Bila dia dah tahu dokumen maklumat rahsia rasmi yang ada di jabatan kita, dia cenderung untuk menceritakan kepada orang lain. Itu kelemahan dia. Jadi tuan-tuan, tak mustahil tuan-tuan esok akan dilantik sebagai pendaftar rahsia. So bila tuan-tuan dilantik sebagai pendaftar rahsia, tuan-tuan kena tahu fungsi pendaftar rahsia tu apa. Tak boleh nak bercakap sembarangan kepada mereka-mereka di luar sana, kepada saudara mara, adik-beradik, tak boleh cerita. Balik rumah kita cerita, sebenarnya ada kes atas pejabat, bla 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 bla, dia cerita. Kes apa tu? Kes dia yang dia ni ada kes tata tertib lah rupanya. Kita kenal dia satu pejabat, kita cerita kat family kita, tak boleh. Itu sebenarnya kelemahan manusia dan boleh dicas juga kalau maklumat tersebut bocor. Okey? Kecuaian mematuhi arahan keselamatan, tidak cermat ketika bercakap mengenai rahsia rasmi dan perkara-perkara rasmi melalui telefon ataupun di tempat-tempat awam. Kadang-kadang betul kita ni bila kita menjalankan tugas tak kira masa, kadang-kadang bos telefon nak tahu berkaitan dengan maklumat tersebut, tak kira masa. Kadang-kadang kita dalam komuter, dalam bas, terus kita cakap, okey bos, kes ni bla 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 bla. Jadi orang keliling dengar. Bila orang lain keliling dengar, dia boleh catat, boleh rekod dan sebagainya. Yang kena kita lah, tidak cermat. Kadang-kadang kita niat kita tu betul lah, kita nak buat kerja kan. Kita nak salurkan maklumat tu kepada bos kita. Ataupun kita nak salurkan maklumat tersebut kepada mereka yang sepatutnya. Tapi lokasi tempat tu tak sesuai. Jadi tak cermat. Tak cermat. Okey, kecuaian kerana berlebih-lebih ketika minuman keras ataupun dadah. Kalau tuan-tuan pernah tengok baru, saya ingat dalam 3-4 bulan lepas kot, yang kes seorang anggota polis, inspektor polis di KL yang dia mabuk, dia berpakaian polis, dia mabuk yang teruk, dia memaki hamun polis yang datang tu, polis nak tenteramkan dia lah, dia memaki hamun anggota, dia kutuk, dia mencarut. Sebab apa? Dia mabuk yang teruk lah. Dia mabuk yang teruk tu, anggota polis tu, dia mabuk yang sangat teruk, ada orang rakam lah. Dia mabuk yang sangat teruk. So bila dia mabuk ni, biasanya kalau mabuk ni dia orang kata apa? Dia lost control. Dia tak boleh kontrol diri dia. Dia bercakap, dia ikut, saya tak pernah mabuk kan. Tapi kalau tengok daripada video tu, kalau kita anggap dia ni, kalau kita tengok dia daripada video, kita tengok daripada jawatan dia sebagai, saya rasa dia inspektor polis tak silap. Tengok daripada jawatan dia sebagai polis, anggota keselamatan yang berdisiplin pun macam tu berlaku. Bila dia mabuk, dia tak ada kontrol lah. Jadi saya rasa kalau orang mabuk memang itulah. Kalau dia dah mabuk yang teruk, biasanya dia tak boleh loss lah. Dia keluar habis ayat-ayat dia. Alright. Dan seterusnya pemerasan tuan-tuan. Pelanggaran keselamatan mungkin juga boleh berlaku apabila seseorang yang terdesak membiarkan dirinya menjadi sasaran pemerasan kerana berhutang, salah laku seks, rasuah ataupun kelakuan yang dan latar belakang yang tidak sempurna. Jadi latar belakang yang tidak sempurna ni mungkin sebelum ni dia ada kes apa ni yang boleh memalukan dia dan boleh memalukan keluarga. Jadi individu-individu yang berkepentingan kepada dokumen di jabatan kita, dia tahu kita menguruskan dokumen tersebut dan dia tahu background kita macam mana. Kita ni mungkin ada keberhutangan yang tinggi keberhutangan yang tinggi, lepas tu kita ada masalah kewangan dan
dia tahu background kita ni memang tak sempurna lah, teruk lah, ada kes dan sebagainya. Dia gunakan elemen-elemen tersebut untuk peras ubud kita. Kalau kau tak bantu aku dapatkan dokumen tersebut, aku akan sebarkan cerita pasal kau, aku akan sebarkan maklumat pasal kau, aku akan buat itu, aku akan buat ni. Jadi disebabkan ugutan tersebut, kita rasa takut, bersalah sebagainya, dan dalam masa sama kita pun bagi dokumen tersebut yang diperlukan oleh individu tersebut. So tuan-tuan, tuan-tuan kena tahu diri tuan-tuan macam mana. Jadi kalau katakanlah tuan-tuan esok-esok dari ketua unit sebagainya, tuan-tuan perlu melantik pegawai di bawah tuan-tuan sebagai sebagai pendaftar rahsia sebagainya. Tuan-tuan kena alert sikit lah, pendaftar rahsia ni kita ni macam mana, ada masalah kewangan ke, dia ni kaki membawang ke. So kalau yang kaki membawang tu kita ketepikan dulu. Pendaftar rahsia kita ni, dia ni dia jadi pengurusi kelab kelab netizen Malaysia ke, Jabatan Netizen Malaysia ke. Jadi kalau dia jadi pengurusi kelab Jabatan Netizen Malaysia, dekat IG dia tu memang dia yang buat, Jabatan Netizen Malaysia tu dia punya. Jadi kalau boleh kita ketepikan dulu, janganlah kita lantik dia sebagai pendaftar rahsia sebab berisiko. Sekejap dia cerita kat IG, habis semua cerita berkaitan dengan jabatan kita. Yang susah kita lah sebagai ketua jabatan. Itu kan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena tengok kalau kita punya pendaftar rahsia, kalau kita punya jabatan JKB kita, Jabatan Keselamatan Berjadual kita, seorang yang ada masalah, memang stres, tengok dia pun banyak masalah, kita kalau seboleh-bolehnya elaklah untuk dilantik sebagai pendaftar rahsia. Tapi kalau dah tak ada sangat, dia lah satu-satunya pegawai harapan di jabatan kita, lantiklah dia. Tapi kena buatlah, ada lah step-step dia. Kita kena buat tapisan keselamatan dekat dia, tengok dia, kena buat pemantauan dan sebagainya, baru kita lantik. Tuan-tuan, itu dari segi pemerasan tuan-tuan. Dengar tuan-tuan, dengar? Encik. Okey, takut saya duk syok rupanya orang lain dah tak ada dah, keluar dewan dah semua. Saya seorang bercakap. Kan? Okey, seterusnya kerangka keselamatan perlindungan tuan-tuan. Peraturan asas keselamatan perlindungan, pelan keselamatan perlindungan, pematuhan keselamatan perlindungan dan pengelasan mengikut peringkat keselamatan. Ini dia punya peringkat-peringkat kerangka keselamatan perlindungan yang kita perlu tahu. Okey, dari segi fizikal peraturan asas keselamatan perlindungan dari segi fizikal tu apa yang kita nampak, benda yang kita boleh nampak lah, dari segi kawalan perimeter pagar, dari segi pencahayaan dekat jabatan kita, dari segi penggunaan pas keselamatan, dari segi kawalan CCTV, sistem penggera, dari segi pusat data, pusat data kita panggil server, dan bilik server dan bilik kebal. Itu yang kita boleh nampak lah. Itu secara dari segi fizikal. Dari segi personelnya, kesedaran dan pendidikan keselamatan macam tuan-tuan buat ni lah, buat ceramah, buat kursus dan sebagainya. Tapisan keselamatan, tuan-tuan mungkin belum lagi dikenakan tapisan keselamatan, tapi tuan-tuan bila dah kerja, ketua jabatan kena buatlah tapisan keselamatan dekat dia punya kaki tangan. Okey, Jawatan Keselamatan Berjadual JKB dan Perakuan Akta Rahsia Rasmi Perakuan Akta 88 yang saya beritahu tadi awal-awal tadi, yang mana kita perlu buat perakuan setiap tahun. Setiap tahun kita kena buat perakuan dekat depan bos kita. Itu merupakan perakuan Akta 88 yang kita kena sign depan bos kita, dan kita kena simpan perakuan tersebut. Dan seterusnya dari segi dokumen, pegawai pengelas, dari segi lantikan pegawai pengelas, dari segi pengelasan semula dokumen, buku daftar, pendaftaran rahsia, yang saya sebut pendaftar rahsia ni lah dia. Dari segi dokumen kena ada pendaftar rahsia yang menguruskan dokumen tersebut, dokumen rahsia rasmi secara berasingan. Dari segi daftar fail, dari segi penyimpanan dokumen, kita nak simpan dokumen rahsia dekat mana, kena tahulah. Kalau rahsia besar kena simpan dalam bilik kebal ataupun peti besi. Kalau dokumen sulit, kita kena simpan dalam kabinet keluli berpalang dan mesti bermangga. Dan kalau terhad pun samalah. Dan seterusnya pergerakan dokumen, pemusnahan dan pelupusan bahan buangan rahsia rasmi, kita nak buat macam ni. Kalau pemusnahan dan pelupusan bahan rahsia rasmi ni biasa kita guna, kalau kat pejabat kita guna mesin shredder lah, mesin perincih. Bahasa Melayunya mesin perincih. Kita musnahkan dokumen, kita hancurkan dokumen. Mesin perincih ni pun tuan-tuan kena tengok. Dekat jabatan sesuatu jabatan
Ada yang jenis straight cut, bila kita masuk dalam mesin dia jenis keluar sekeping panjang. Yang tu kurang selamat sebab sebenarnya dokumen tersebut walaupun kita dah shred tapi kita boleh cantumkan balik. Bila kalau orang yang ada kepentingan kepada dokumen tersebut, dia sanggup buat kerja tu. Dia ambil dokumen tu, dia cari balik, dia kumpul, dia cantum, dia salitik balik dan sebagainya. So sebaiknya kita pakai yang jenis cross cut, yang jenis hancur terus. Jadi macam habuk kan, yang tu yang terbaik lah. Okey, dan seterusnya komunikasi dan teknologi maklumat, ada segi ICT, pengurusan dokumen, maklumat dan bahan rasmi. Dalam persidangan ICT, akses ke pusat data. Kalau pejabat kita ada ada bilik server, macam mana cara kita nak buat akses, rujukan buku, rekod dan sebagainya. Okey, struktur fizikal keselamatan pusat data, kawalan ke persekitaran pusat data dan kawalan keselamatan ICT. So kalau tuan-tuan dekat jabatan tuan-tuan belum dengar tak? Okay, dengar tuan, tadi terputus. Tadi terputus kan? Sekejap. Ya tuan, tadi terputus. Nak kena cari balik. Slide nampak? Tak nampak slide kan? Slide tak masuk, tak nampak. Okey, sekejap. Sekejap kan? Nampak Okey tuan, nampak. Dan seterusnya pengenalan peringkat keselamatan tuan-tuan. Kan dekat jabatan kita, kalau kita ada dokumen terperingkat di jabatan, kita kena tahu bahawa dokumen tersebut perlu kita buat pengelasan. Buat pengelasan tu macam mana tuan-tuan? Kita kena make sure dokumen, contohlah dekat jabatan kita ni ada dokumen sulit. Kita make sure dokumen tersebut sah sebelum ataupun laku lah dokumen tersebut kita daftar dan laku kan, sebelum kita edarkan kepada ataupun kita hantar kepada jabatan lain. Jadi dokumen tersebut ibarat macam kita record, macam kita ibarat macam dokumen yang kita keluarkan ni macam surat beranak lah kan. Kalau dokumen tersebut kita tak kelaskan, dokumen walaupun kita keluarkan dari jabatan lain, ada penandaan rahsia, walaupun dokumen tersebut dokumen rahsia, kalau kita tak buat pengelasan, tak isi dalam buku daftar 492A, dokumen tersebut boleh kita anggap sebagai dokumen terbuka. Jadi kalau berlaku kebocoran terhadap dokumen tersebut, kita tak boleh nak ambil tindakan undang-undang terhadap orang yang membocorkan dokumen tersebut. Jadi kita kena tahu pengelasan peringkat keselamatan untuk melindungi rahsia rasmi berpandukan terhadap bahaya yang timbul akibat kebocoran dan pendedahan rahsia rasmi tanpa kebenaran. So macam mana kita nak tahu tahap bahaya? Kita kena dalam buku arahan keselamatan. Dalam buku arahan keselamatan dia dah bagi definisi kalau sulit tu apa implikasi dia. Dan kalau kata rahsia, apa implikasi kebocoran dia. Kalau rahsia besar, apa implikasi dia. Jadi tuan-tuan, kalau esok tuan-tuan dilantik sebagai pegawai pengelas, tuan-tuan nak kelaskan suatu dokumen tu rahsia ke? Sebab kita tak tahu kita nak kelaskan diri dokumen ni rahsia ke, sulit ke, terhad ke. Jadi tuan-tuan kena baca buku keselamatan, tengok apa implikasi dokumen tersebut kepada jabatan. Kalau orang kata boleh memalukan jabatan dan sebagainya, mungkin rahsia. Jadi kita buat penandaan rahsia. Okey.
langkah-langkah keselamatan perlindungan asas yang minimum diambil untuk mengurus dan melindungi rahsia rasmi, dan seterusnya pengelasan semula rahsia rasmi perlu dilaksanakan mengikut arahan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan, iaitu yang terdapat di dalam buku arahan keselamatan lah. Okey. Seterusnya, pematuhan terhadap langkah-langkah keselamatan perlindungan rahsia rasmi dan perkara rasmi perlu diberikan perlindungan keselamatan setiap masa. Kita tak boleh nak cuai, langsung tak boleh cuai lah. Setiap masa kita beri perlindungan. Even kalau kita sedang menguruskan sesuatu dokumen rahsia rasmi, mungkin peringkat dia sulit, kita sedang menguruskan banyak fail-fail sulit yang kita perlukan, sebelum kita balik, tuan-tuan kena simpan balik dokumen tersebut di dalam kabinet keluli berpalang. Tak boleh kita biarkan atas meja sebagainya. Tak boleh. Okey. Semua jabatan yang menerima ataupun mengendalikan rahsia rasmi perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan perlindungan. Okey, maksudnya kalau tuan-tuan bukanlah pengeluar dokumen tersebut, tetapi tuan ni sebagai jabatan tuan-tuan ni menerima dokumen daripada orang lain. Contoh dokumen sulit yang tuan-tuan terima daripada pejabat keselamatan lah contoh. Kami hantar satu surat kepada tuan-tuan, peringkat surat tersebut adalah sulit. Jadi tuan-tuan kena simpan secara yang betul. Nak simpan dalam mana? Dalam kabinet keluli berpalang, berbangga, kena isi dalam buku rekod. Kena rekod dalam buku AM10 dan sebagainya lah kan. Alright. Pengendalian dan pengurusan perkara rasmi hendaklah mematuhi apa-apa arahan kerajaan yang berkuat kuasa. Jadi kalau ada undang-undang yang terkini, kita kena ikut undang-undang yang telah digariskan yang terkini. Okey? Baik, seterusnya prinsip-prinsip keselamatan perlu mengetahui, perlu menyimpan dan lihat dan kembalikan. Apa itu perlu mengetahui? Apa itu perlu menyimpan? Prinsip dia. Apa itu prinsip lihat dan kembalikan? Alright. Prinsip perlu mengetahui. Prinsip perlu mengetahui rahsia rasmi tidak boleh disampaikan kepada sesiapa melainkan kepada mereka yang dibenarkan akses kepada rahsia rasmi dan betul-betul memerlukan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab. Okey, biasanya tuan-tuan, prinsip perlu mengetahui ini, kita sebagai pendaftar rahsia kita akan simpan semua fail yang ada kat jabatan kita. Sebagai contoh, fail rahsia ataupun fail rahsia besar, fail warna merah ataupun warna kuning. Dekat dalam fail tersebut, dekat kulit fail tersebut dia ada satu dekat dalam file tersebut dia ada satu lidah file. Dekat dalam lidah file tersebut, kalau tuan-tuan nantilah tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok. Bila tuan buka kulit file, dekat dalam tu dia ada satu lidah file. Dekat lidah file tu dia ada tulis senarai pegawai berkuasa mengendalikan file ini. Jadi kita sebagai pendaftar rahsia, kalau ada individu ataupun pegawai yang nak gunakan fail rahsia, dia fail rahsia yang rahsia besar je ada kat lidah file. So dengan terhad ada. Okey, kalau katalah satu pegawai tu datang kepada kita sebagai pendaftar rahsia, dia kata saya nak gunalah satu fail rahsia tersebut, dia pun sebut nombor rujukan fail. Jadi kita sebagai pendaftar rahsia jangan bagi direct terus. Kita ambil dulu fail tersebut, kita tengok dekat lidah file ada tak nama pegawai tersebut ditulis dekat lidah file. So kalau ada kita boleh bagi. Kalau tak ada nama pegawai tersebut dekat lidah file, so kita tidak boleh memberikan kebenaran untuk dia memiliki dokumen tersebut. Melainkan dia pergi jumpa pengarah, dapat kebenaran daripada pengarah, baru boleh. Kalau tak boleh. Jadi kita kena tahulah, kita sebagai pendaftar rahsia kita kena tahu siapa yang hanya dibenarkan untuk menguruskan sesuatu dokumen tersebut. Bukan semua orang boleh lah. Alright. Okey. Prinsip perlu menyimpan hendaklah juga digunakan apabila menguruskan dan menyimpan rahsia rasmi. Okey, peraturan keselamatan berhubung dengan prinsip perlu menyimpan rahsia rasmi merangkumi had bilangan orang yang akses dan simpan rahsia rasmi, kaji, semak dan kenal pasti rahsia rasmi dan menyimpan, kaedah penyimpanan aturan, perkara yang tidak diperlukan dikembalikan, disimpan ataupun dimusnahkan. Jadi kita kena tahulah, ini yang saya sebut awal-awal tadi, kita sendiri sebagai pendaftar rahsia kalau kita dilantik, kita kena tahu dokumen-dokumen atau file-file rahsia rasmi yang ada dekat tangan kita perlu simpan dekat mana. Kalau ada lebihan-lebihan, mungkin kita nak buat mesyuarat, kita photostat banyak mini mesyuarat yang statusnya sulit. So ada keperluan tak untuk kita simpan? Kalau tak ada keperluan, kita kena musnahkan. Nak musnahkan cara macam mana? Tak kisah nak bakar, kalau kita nak shredder ataupun apa lagi kita tanam, ikut keperluan. Biasanya kat jabatan-jabatan kerajaan ni jarang sangat bakar. Biasa kita pakai mesin pelincih pun dah cukup. Okey. Saya makan semula dari semasa ke semasa JKB. JKB itu Jabatan Kuasa Keselamatan Berjadual. Yang ni tuan-tuan kena buat satu kursus keselamatan dokumen untuk kita terangkan baru boleh. Jadi sekarang ni secara asas saja.
Okey, simpanan mengikut peringkat keselamatan, orang yang tidak terlibat ataupun tiada keperluan perlu kembalikan, dan salinan asal ataupun salinan berlebihan perlu dikembalikan lah. Kalau kita ada buat protostat kan, kita berlebih, kita perlu kembalikan kepada penafsir rahsia bagi tujuan untuk pemusnahan dan sebagainya. Okey, prinsip lihat dan kembalikan. Okey, prinsip lihat kembalikan ni dia lebih contoh dia macam kita masuk mesyuarat, ada minit mesyuarat atas meja kita, statusnya sulit, jadi urusi akan cakap, okey, minit mesyuarat yang saya letak atas meja ni statusnya sulit, jadi tuan-tuan boleh buka dokumen tersebut bagi tujuan untuk kita perbincangan ketika ini saja. So habis daripada mesyuarat, tuan-tuan ataupun semasa mesyuarat, tuan-tuan tidak dibenarkan ambil gambar dan sebagainya, dan habis pada mesyuarat, tuan-tuan diminta untuk meninggalkan dokumen tersebut, minit mesyuarat tersebut atas meja. Tak boleh buat balik. Jadi dia prinsip lihat dan kembalikan, dia lihat bagi tujuan untuk meeting itu saja. Lepas tu dia kena kembalikan untuk urus ambil dan musnahkan. Dia tak boleh buat balik lah. Itu prinsip-prinsip dia. Alright. Takbir urus pengurusan risiko. Takbir urus pengurusan risiko bergantung kepada kerjasama semua pihak dalam pengurusan keselamatan awam. Jabatan komuniti keselamatan serta individu. Setiap jabatan bertanggungjawab terhadap sistem keselamatan perlindungan, persediaan langkah keselamatan efektif, persetujuan dasar dan penetapan tahap keselamatan minimum dan mendapat khidmat nasihat kebakaran. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah keselamatan perlindungan, tuan-tuan boleh rujuk dengan pejabat keselamatan di negeri kami, di negeri 9 ataupun ibu pejabat. Menggunakan budi bicara dalam menguruskan rasa rasmi adalah mustahak. Faham dan langkah tersebut diwujudkan dan sedar akibat jika tidak dipatuhi. So kita menguruskan dokumen terperingkat ni, ada masa kita perlu kompromi, tapi kita kena tahu kalau kita kompromi apa kesan dia. Apa kesan dia. Alright. Langkah keselamatan perlindungan saling bergantung. Pelaksanaan menyeluruh menjamin keselamatan yang maksimum. Dan seterusnya langkah-langkah keselamatan berkesan, arahan yang senang dipahami, setiap orang memahami keperluan, dikuatkuasakan dengan tegas hingga dihormati. Penggunaan langkah-langkah keselamatan perlindungan meliputi semua premis dan tempat rahsia rasmi disimpan. Memberikan kawalan keselamatan perlindungan seterusnya. Memberikan kawalan keselamatan perlindungan ni maksudnya kita wujudkan pengawal keselamatan. Kalau tempat kita tidak ada pengawal dan ada keperluan untuk wujudkan pengawal, tuan-tuan boleh rujuk dengan pejabat keselamatan untuk kita bantu bagi spek dan sebagainya. Meliputi semua yang dibenar, melihat rahsia rasmi, melaksanakan tapisan keselamatan, menghalang sesiapa yang tidak dibenarkan kebenaran, menghalang sesiapa yang tidak diberikan kebenaran dan menggunakan prinsip perlu mengetahui. Itu penggunaan langkah-langkah keselamatan perlindungan yang perlu diwujudkan di jabatan kita lah. Rujukan pegawai keselamatan untuk membantu jabatan melaksanakan langkah-langkah keselamatan perlindungan. Rujukan pegawai keselamatan kerajaan lah, rujukan kepada kami lah. Kadang-kadang kita dalam kita menguruskan dokumen terdekat, ada masa kita rasa betul dah kita buat tu, tapi salah. Boleh rujuk dengan pejabat keselamatan untuk mendapatkan cara yang tepat dan betul lah. Tanggungjawab Pengarah Keselamatan Kerajaan Malaysia merancang, merumus, menyelaras dan melaksanakan sistem kawalan keselamatan perlindungan. Itu fungsi pejabat keselamatan lah. Kita rancang, kita rumus dan kita selaraskan dan melaksanakan keselamatan kawalan perlindungan di jabatan-jabatan kerajaan. Tanggungjawab pegawai keselamatan kerajaan siapa? Tanggungjawab pegawai keselamatan kerajaan menentukan pelaksanaan sistem kawalan keselamatan perlindungan dengan sistematik dan menasihati dan membantu sistem menjalankan pemeriksaan dan penyiasatan keselamatan. Jadi kalau berlaku kebocoran maklumat di jabatan tuan-tuan, bila ada pelaporan, jadi pegawai keselamatan kerajaan akan pergi buat siasatan dan sebagainya, buat pelaporan. Itu fungsi-fungsi pegawai keselamatan. Dan salah satunya juga pegawai keselamatan kerajaan akan hadir ke jabatan kerajaan untuk kita buat inspektorat, kita buat semakan. Kita buat semakan sama ada peraturan yang telah digariskan dalam buku keselamatan adakah dipatuhi ataupun tidak. Tapi kalau kami datang buat inspektorat, kita tidaklah sampai tahap kita buat denda sebagainya. Paling tidak kita akan keluarkan pelaporan. Kalau baik-baiklah, kalau tidak memuaskan, tuan-tuan kena buat penambahbaikan sebab kita akan datang balik kali kedua untuk kita buat inspektorat susulan. Kalau yang dah baik tu okeylah, cek okey dia patuh semua dan okeylah. Jadi mungkin 5 tahun akan datang kita akan datang lagi sekali. Kita cek lagi sekali. Alright, tanggungjawab ketua jabatan memastikan semua langkah keselamatan perlindungan di jabatan dilaksanakan berdasarkan arahan keselamatan. Tanggungjawab pegawai keselamatan jabatan. Ni PKJ pula. Pegawai keselamatan jabatan tu yang dilantik oleh ketua jabatan di jabatan tuan-tuan. Dilantik siapa? Orang yang paling kanan, timbalan dia. Dilantik sebagai PKJ.
Fungsi PKJ ni apa? Pegawai kanan yang dilantik oleh ketua jabatan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan arahan keselamatan. Jadi fungsi PKJ ni dia membantu ketua jabatan melaksanakan keselamatan perlindungan di jabatan kita. Kan? Dibantu ketua jabatan. Alright? Sistem pegawai bertugas di jabatan tuan-tuan kena buat sistem penggiliran bertugas sistem penggiliran bertugas pegawai awam yang dilantik oleh jabatan untuk melaksanakan tugas keselamatan secara harian, mingguan ataupun bulanan. Maksudnya kalau kata dia sistem pegawai bertugas ni kita buat secara penggiliran. Kalau kata hari ni nama saya naik sebagai pegawai bertugas, saya kena balik paling last. Make sure semua orang dah balik, saya cek pintu-pintu nikab semua dah okey, pintu kecemasan dah ditutup, lampu-lampu dah ditutup, baru saya boleh balik dan saya kena buat pelaporan pada keesokan hari bahawa adalah dia ada format dia kita buat pelaporan dan pelaporan tersebut kita kena bagi dekat PKJ kita bagi dekat PKJ untuk PKJ buat pengesahan. Kita bagi dekat PKJ beserta dengan kunci pintu utama sebab kita yang paling last balik kita kunci pintu. Jadi esokkan pagi kita kena datang paling awal sebelum orang lain datang kita kena datang. Sebab apa? Kita kena buka pintu, kena make sure petang semalam masa kita tinggalkan pejabat keadaan dia mesti sama. Keadaan dia mesti samalah. Kalau kata pintu tertutup mesti dalam kita datang pagi esokkan tu keadaan pun sama tertutup juga. Alright? Okey tuan-tuan, saya diberi kebenaran untuk memberikan slide ni dalam tempoh 1 jam lah. So saya rasa dah habis 1 jam. Kita punya saya punya sesi ceramah. So saya buka tuan-tuan, saya buka sekali lagi dekat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada ada persoalan, kalau tuan-tuan ada persoalan nak tanya, so saya buka dekat tuan-tuan lah nak tanya apa-apa, insyaAllah. Lepas ni slot apa tuan-tuan Dengar tak? Dengar? Lepas ni slot apa? Lepas ni slot sistem pentadbiran negara. Oh, okey. So dia start setengah-setengah Start 9.30 9.30. Okey. Saya rasa saya dah boleh tamatkan saya punya sesi ceramah, tapi saya buka saya buka ruangan dekat tuan-tuan untuk tuan-tuan kalau ada persoalan nak tanya. Tak kisahlah tanya, tapi berkaitan dengan keselamatan perlindungan lah tuan-tuan. Jangan tanya berkaitan yang tak berkait dengan saya. Tak dapat saya nak jawab nanti. Kan? Saya buka di tuan-tuan, kalau kata ada soalan-soalan nak tanya. Ke tak tahu nak tanya apa? Apa nak tanya ni? Ramai ni, kita ada 108 peserta. 100 berapa ni? 118 orang peserta. Ada soalan ke nak tanya? So kalau tak ada, saya mohon undur diri dan Puan Farah Atikah saya mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada jabatan di atas kesudian untuk menjemput CGSO Negeri Sembilan bagi memberikan sedikit taklimat pada pagi ini. Mungkin taklimat yang saya bagi ni dia ringkas sebab dia ni secara basic. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan berminat ataupun nak mengetahui lebih lanjut berhubung dengan keselamatan perlindungan, sebab keselamatan perlindungan ni dia luas, dia luas. So saya syorkan tuan-tuan untuk hadir ataupun minta ataupun mohon kursus keselamatan perlindungan yang kita buat di institut latihan kita dekat Bandar Aztec. Jadi tuan-tuan boleh masuk website CGSO, dekat situ pergi kat unit latihan, bahagian latihan, print out borang, isi borang dan hantar ke pejabat keselamatan. Kat situ dia ada ada slot-slot yang tuan-tuan boleh tahu, keselamatan dokumen, keselamatan peribadi, keselamatan ICT dan sebagainya. Tuan-tuan boleh pilih lah. So yang saya bagi pagi ni secara general, dan kita tak go through pun apa itu keselamatan dokumen secara dalam. Nak isi buku daftar 492A macam mana, tak isilah kan. So kalau tak ada apa-apa, saya mohon undur diri dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua
serta dan ya. Ya. Encik, saya ada satu soalan nak tanya. Okey. Hukuman kepada penjawat kerajaan yang melakukan sabotaj maklumat ni ataupun kebocoran maklumat ni. Kebocoran maklumat hukuman. Dia macam macam yang saya maklum tadi. Macam yang saya maklum awal tadi, kalau kita didapati salah dengan salah membocorkan maklumat tak kira dengan cara sabotaj, kelemahan kita dan sebagainya, sebenarnya kita sendiri boleh dikenakan hukuman ataupun boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972. Akta Rahsia Rasmi 1972. Saya cerita satu kes yang pernah berlaku di KL, tuan-tuan, di KL. Seorang pegawai awam wanita, dia ni diarahkan untuk membawa satu dokumen terperingkat sulit. Tapi bagi tujuan bagi tujuan kerja lah. Jadi dia bawa dokumen tersebut, habis kerja petang, dah lewat petang, dia nak segera, nak cepat, dia ambil dokumen tersebut, dia letak atas kereta, bumbung kereta. Dia letak atas bumbung kereta, dia start kereta, dia jalan. Dokumen tersebut berterabur atas jalan raya, dan ada pegawai yang dapat dokumen tersebut buat pelaporan, dan setelah laporan lengkap siasatan dibuat, pegawai tersebut telah dikenakan tindakan bukannya tindakan biasa, tindakan dia terus dibuang kerja. Itu salah satu kelemahan kita tu. Sedangkan dia buat dokumen tu atas dasar kerja dan dapat kebenaran, tapi sebab kelemahan di handle, cara yang salah di handle, dokumen tersebut. Sepatutnya dokumen bila kita nak bawa keluar kena isi dalam beg, beg berkunci sebagainya. Jadi bila dia bawa dengan salah, didapati bersalah, terus dibuang kerja lah. Itu kes yang pernah berlaku di KL lah, membawa dengan salah dokumen tersebut. Clear puan Clear? Clear Terima kasih Encik kerana menjawab persoalan saya tadi. Okey. Demikianlah tadi ceramah yang menarik telah disampaikan oleh Encik Hazimi bin Hashim. Banyak ilmu manfaat yang kita boleh gunakan pada masa hadapan. Okey, saya seterusnya majlis berehat sebentar untuk menunggu kedatangan penceramah yang kedua masuk. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.